Untuk pertahanan, Gabriel dari Arsenal menjadi pilihan kebanyakan content creator FPL. Pemilihan Gabriel adalah semata-mata jadual perlawanan mudah The Gunners dan harapan gol tandukan tajam beliau. Dari segi XG, sangat merisaukan. Namun dari segi eye test, Gabriel adalah calon berpotensi Game Week 1. Chilwell untuk Game Week 1 bukan untuk mata tanpa bolos. Menentang Liverpool di Stamford Bridge, dijangka Chelsea akan dibolosi berlandaskan serangan lancar Liverpool yang dipersembahkan mereka sepanjang pramusim. Namun dengan posisi seperti pemain sayap, pertahanan dengan tugasan sepakan penjuru Chelsea ini mungkin dapat membawakan anda mata serangan minggu pembukaan ini. Estupinan adalah pertahanan paling popular Game Week 1. Dengan sifat beliau yang sangat menyerang, pemilikan Estupinan telah melebihi 50% setakat ini. Estupinan juga terjamin dari segi minit permainan kerana De Zerbi masih tidak membawa masuk mana-mana pertahanan kiri untuk musim ini. Luke Shaw dilihat menjadi mangsa korban kepada kehadiran Onana ke dalam pasukan The Red Devils. Namun, adakah ini tindakan yang bijak? Shaw juga menggalas tugasan bola mati bahagian kiri United semasa ketiadaan Eriksen. Anda hanya perlu merancang dan menyediakan pertahanan jadual mudah di bangku simpanan untuk menggantikan Shaw pada Game Week 2 menentang Spurs dan Game Week 4 berhadapan The Gunners. John Stones dilihat bermain penuh semasa perlawanan Piala Sumbangsih menentang Arsenal baru-baru ini. Namun, dengan kehadiran Vardiol, risiko rotasi di bahagian pertahanan City kian meningkat. Namun, pada perlawanan tersebut, Stones dapat membuat satu tandukan tajam yang telah berjaya diselamatkan Aaron Ramsdale. Itulah yang membuatkan Stones sangat digemari sebagai aset FPL. Sebelum perlawanan pramusim bagi semua pasukan FPL bermula, Rico Henry menjadi antara pertahanan 4.5 juta pound yang popular. Namun, selepas tidak dapat membuat sebarang rekod tanpa bolos dalam perlawanan pramusim, pemilikan Henry kian menurun. 2 assist dari pertahanan sayap kiri Brentford ini tidak lagi dapat mengujakan pengurus fantasi. Mitoma adalah perancang paling popular setakat ini. Dengan 0.56 rating penglibatan gol musim lepas, membuatkan Mitoma mendapat pemilikan melebihi 38%. Namun, pada perlawanan terakhir pramusim Brighton, apabila João Pedro bermain bersama Mitoma, Pedro dilihat menjadi vokal serangan Brighton dan Pedro dilihat lebih berbahaya. Mbeumo yang dikatakan menjadi Pedro Neto musim lepas, kini mengalami kecederaan. Perancang kebangsaan Kamerun ini dilihat terjamin dari segi minit permainan dan sah menggalas tugasan sepakan penalti Brentford. Eberechi Eze adalah antara dilema pengurus fantasi awal musim ini. Dari sudut FPL, Eze adalah aset yang sangat baik. Dengan ketiadaan Zaha, Eze adalah tunjang Crystal Palace. Kuasai tugasan penalti, bermain penuh 90 menit, dan Eze adalah antara pemain yang digunakan Hodgson untuk revolusi pasukan Palace akhir musim lepas. Musa Diaby adalah pemain baharu Unai Emery. Pemain dengan kaki kidal ini dilihat bermain ala-ala legenda Chelsea Arjen Robben. Tidak banyak membuang masa di hadapan gol lawan, sama ada membuat rembatan ataupun membuat hantaran kunci untuk rakan sepasukan. Adakah Diaby bakal kebal dari jadual perlawanan? Selepas Foden di bangku simpanan dalam perlawanan Piala Sumbangsih yang lepas, hype dan keterujaan terhadap Foden kini mula berkurangan. Namun, bagi hamba, Foden bakal menjadi kesebelasan utama pada Game Week 1. Penglibatan gol 0.52 tidak boleh diendahkan. James Maddison dilihat vokal serangan Spurs selepas Harry Kane. Maddison bermain di posisi nombor 10 bagi pasukan Postecoglou. Ramai yang berpendapat beralih kepada Maddison hanya sesuai pada Game Week 3 dan Game Week 4 masing-masing menentang Bournemouth dan Burnley di laman lawan. Namun perlu diingat, di dalam FPL, prestasi individu adalah lebih penting dari prestasi pasukan. Selepas kecederaan Gabriel Jesus, pakar FPL beralih kepada Ollie Watkins kebanyakannya. Ini adalah kerana Watkins adalah penyerang tunggal kegemaran Unai yang terjamin minit permainan dan menggalas tugasan penalti Villa setakat ini. Callum Wilson yang cemerlang musim lepas kembali di dalam perdebatan selepas kecederaan Nkunku pula. The
Dengan tugasan penalti di bahu beliau, Wilson masih menjadi keraguan pengurus fantasi kerana jadual perlawanan Newcastle yang agak keras. Nicholas Jackson adalah pilihan penyerang Chelsea selepas Nkunku. Namun, netizen berpandangan dengan ketiadaan Nkunku, Jackson bakal kurang menyinar. Adakah anda setuju dengan kenyataan ini? Jika tidak, Jackson adalah pilihan anda. Pemain yang terkenal kaca ini kembali pada perlawanan pramusim Everton dengan 1 gol. Disebabkan kecederaan yang sangat sayangkan Dominic Calvert-Lewin, kebanyakan pengurus mengelakkan penyerang kebangsaan England ini walaupun jadual perlawanan mereka agak menarik. João Pedro kini menjadi bandwagon baru selepas Pedro dilihat mengambil sepakan penalti Brighton walaupun Gross berada di dalam padang. Pedro dilihat sangat laparkan gol di bahagian serangan Brighton. Cuma risikonya, adakah De Zerbi ingin menggunakan Pedro untuk saingan Liga ataupun saingan Eropah? Fikir-fikirkan. Yoani Wissa dengan harga 6 juta pound sahaja dikatakan bakal menjadi permata awal musim ini. Ketiadaan Tony membuatkan minit permainan Wissa semakin terjamin. Jika Mbeumo dibawa keluar awal, berkemungkinan besar Wissa adalah calon seterusnya yang bakal mengambil sepakan penalti Brentford. Ingat, saya bukan Sifu. Saya hanya berkongsi info. Assalamualaikum.